Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, sebelum ni saya cerita berkenaan dengan raja di negeri Mesir yang bermimpi. Rasulullah SAW datang padanya dalam mimpi supaya selamatkan dia daripada dua orang lelaki yang juling. Lalu Raja Nuruddin ni, dia telah bawa pembantu dia iaitu Jamaluddin pergi ke negeri Mesir dengan 20 ekor kuda yang penuh muatan emas dan sebagainya. Dan dia pergi ke sana, dia himpunkan semua orang Madinah, beri makan, dan dia tengok mata, bersalam. Sebelum makan tu kena bersalam dan tengok mata. Dan tidak jumpa orang yang bermata juling. Dia tanya, lalu orang kata ada dua orang lagi, orang Eropah yang masuk Islam, yang duduk dekat kubur Nabi, sewa di situ. Mereka tak datang sebab mereka ni orang yang zuhud, orang sufi. Lalu raja tahan mereka, suruh mereka datang, dan orang tu juling. Dan betul lah orang ni yang ditunjuk oleh Nabi dalam mimpi dia. Lalu orang ramai ni semua ni membela pasal ni orang baik, suka bersedekah. Hari Jumaat je tu, hari yang lain dia beribadah. Raja pergi periksa rumah dia nak cari bukti, tak jumpa apa-apa. Ada tempat makan, ada kitab, ada sejadah. Akhirnya dia terlintas buka sejadah. Dalam tu ada batu besar, akak batu, dalam tu ada lubang yang digali terowongan menuju kepada kubur Nabi. Sebab mereka nak curi jasad Nabi ni, nak bawa balik ke Eropah. Lalu dia berteriak memuji Allah Ta'ala, dan dia telah bunuh orang tadi. Lalu buat satu binaan di keliling kubur Nabi tadi sampai ke mata air. Dia tuangkan di situ timah sebagai dinding untuk orang yang tak, kalau ada pergi niat untuk curi, dia terhalang oleh binaan tadi. Jadi sebab apa orang kafir ni dia nak sangat jasad Nabi ni? Dia ada banyak sebab. Selain dari segi moralnya, dia nak malukan orang Islam. Artinya orang Islam ni ingat Nabi ada dalam kubur. Kabar-kabar jasad Nabi ni sudah dibawa lari ke Eropah. Dia nak malu orang Islam ni. Selain daripada tu, daripada kehidupan Nabi, jasad Nabi ni, dia ada azimat yang besar bagi mereka. Sebab mereka ni percaya pada azimat. Bahkan dalam hadis-hadis pun ada disebutkan, Nabi berkata, ada orang yang minum air kencing Nabi. Nabi kata orang yang ada air kencing, orang yang ada bahagian tubuh Nabi dalam dirinya, haram api neraka. Begitu juga dengan orang yang ada darah Nabi. Darah Nabi ni dijilat oleh seorang sahabat dalam peperangan kerana Nabi ni luka. Nabi kata siapa yang darahnya ada dalam, darah aku ada dalam tubuh dia, bercampur dengan darah Nabi, haram api neraka. Jadi mereka yakin lagi ni. Sehingga orang munafik pada zaman tu, Abdullah bin Ubay pun, bila dia nak mati, dia minta kain kafan tu, kafan dia ni ataupun jubah Nabi supaya selimuti dia. Tapi kalau dia tak beriman, dia tetap tidak terpelihara daripada api neraka, tidak dapat menyelamatkan diri dia walaupun selimut dengan jubah Nabi. Dia nak amalan tu betul ke tidak. Tapi mereka ni yakin pada benda macam ni. Ada seorang ustaz beritahu bahasanya orang Yahudi ni dia sangat kuat percaya pada azimat lebih pada orang Melayu. Dan kalau dalam kisah Nabi Musa AS lalu pergi daripada negeri Mesir ke negeri Palestin, kemudian tempat di mana Jibril berpijak dengan tapak kuda, mereka ambil ni, dan di situ tumbuh, di situ tu tumbuh rumput. Tempat Jibril pijak, tempat kuda Jibril pijak atas tanah ni, sepanjang perjalanan dia, orang Yahudi ni dia ambil, ataupun kita kata Musa Samiri. Musa Samiri dia ambil tanah yang dipijak oleh kuda tadi, dia bubuh dalam patung lembu, sehingga patung lembu tadi boleh berbunyi-bunyi. Dia orang pun anggap patung lembu ni hebat, Tuhan, lalu disembah. Itu dia nak cerita macam mana mereka ni yakin dengan benda-benda. Dan begitu juga
Selain daripada mereka yakin bahawasanya sebahagian daripada jasad Nabi ni kalau duduk dalam diri, sahabat-sahabat pun yakin akan selamat daripada api neraka, akan selamat di hari akhirat kelak. Di antara cara orang dulu dia memahami, mempergunakan jasad Nabi ataupun sebahagian daripada Nabi ni, mereka telah buat satu perkara yang pelik. Ini nak cerita berkenaan dengan seorang syekh. Kalau saya tak silap, betulkan saya. Kalau saya tersilap. Kalau tak silapnya, iaitu Abu Hasan Ash-Shazili, Morocco. Dia ni satu masa, orang-orang di sana ni banyak masuk Kristian. Daripada kampung ke kampung masuk Kristian. Lalu orang pun bagi tahu pada dia, tolong selamatkan umat daripada sesat. Dia pun pergi. Rupanya di kampung-kampung ni kemarau panjang. Orang Islam semaya minta hujan, semaya istisqa minta hujan, tak turun. Tetapi bila padri pergi berdoa dalam kumpulan orang Islam tu, dia berdoa, hujan turun. Kampung lain pula, dia pergi berdoa, hujan turun. Jadi orang pun masuk Kristian secara meluas, ramai-ramai. Lalu bila wali ni pergi, dia tengok apa yang dibuat oleh padri ni sehingga dia berdoa ni, hujan turun. Ketika padri berdoa angkat tangan ke atas langit, ke atas, maka dia pergi pegang tangan padri ni. Dia buka dalam kepala mereka ada satu tulang. Satu tulang. Maka dia pun ambil, dia kata, tengok belakang, dia telah membohongi kamu. Dia berdoa ni, hujan turun ni kerana dia telah guna tulang Nabi yang mereka bunuh zaman dulu. Ada tulang. Mereka guna tulang tu untuk makbulkan doa. Kerana mereka percaya tulang Nabi-Nabi bila diangkat ke langit, minta doa, Tuhan terima. Sama ada nak minta anak ke, nak minta pitih ke, nak minta harta ke, nak minta kaya ke, nak minta hujan ke, Tuhan terima. Jadi mereka telah menggunakan. Sedangkan orang Islam tak boleh lagu tu. Kalau ada tulang Nabi ke apa, kena tanam lah. Pasal tanah balik ke tanah. Walaupun tak boleh pitih, tak apa. Tak turun hujan, tak apa. Tapi kita guna cara yang betul. Tak boleh menghalalkan cara. Sekarang ni orang ada jumpa saya, dia kata, Ustaz, bapa tak boleh nuju? Saya hilang kereta, jumpa Tok Nuju, bayar 100 riyal, ya Nuju tengok hari bulan, gini, nama gini, jumpa kereta. Dah kalau jumpa betul lah Nuju tu. Sekarang ni bukan masalah jumpa kereta hilang ke tak jumpa, bukan masalah betul tak betul. Masalah Nuju tu salah. Sama ada menuju betul, menuju tak betul, benda tu haram. Seperti kita kata lapar hari ni. Orang lapar makan nasi. Boleh. Tapi kata lapar, kita makan nasi curi, tak boleh. Ataupun lapar, makan babi, tak boleh. Kita boleh kata, Ustaz, saya makan babi kenyal. Kenyal pun perbuatan makan babi itu haram. Ataupun nak anak, tak ada anak. Gizina, boleh anak. Walaupun berzina boleh anak. Tidak menyebabkan, betul ni berzina ni boleh anak. Tidak. Walaupun berzina boleh anak, hukum dia tetap haram. Walaupun menujum tu betul jumpa bagian, perbuatan tu haram. Itu orang yang tak faham sekarang ni. Dia ingat kalau jumpa, halal. Pitih pun kita ingat, nak pitih, caranya halal. Kalau kita kata makan riba, boleh pitih. Halal, tak. Makan riba tu tak haram. Ini benda yang kita faham dalam pemikiran kita. Supaya kita tidak sesat. Jadi, itulah nak cerita bagaimana kita kena tahu bahawasanya Allah kuasa. Sedangkan Allah Ta'ala dia boleh kalau dia nak hancurkan dua orang Yahudi tadi atau dua orang ahli kitab tadi, sambil-sambil dia gali terowong tu runtuh mati, ataupun dia jadi lumpuh mati, atau dia tubik tengok matahari kena panas letak mati, atau mari burung ababil ke terhok batu hancur mati, ataupun dia sesak nafas. Banyaklah cara untuk Tuhan musnahkan dia. Tetapi kenapa Allah Ta'ala terima raja tadi, susahkan raja tadi, jalan jauh ni belah hari, penat jamu orang, sedekah harta, kerana Allah nak bagi dia pahala di hari akhirat supaya dia dapat raya. Aku dah buat gini-gini jasa pada Islam. Tuhan kata betul, masuk syurga hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita pun lagu tu, kalau kita susah kerana anak ni, anak tu, orang ni, orang tu, tolong orang ni, tolong orang tu, Allah nak pilih kita
Sedangkan dia boleh buat sendiri, tak ada masalah. Dia kaya raya. Ini kita kena terima bahawasanya Allah Ta'ala dia nak muliakan kita. Satu masa Syekh Syamsuddin Sawab, pengawas hak jaga haram Madinah Al-Munawwarah. Dia ni rampak dengan seorang yang suka pergi rumah Gubernur. Dan dia dapat macam-macam hadiah daripada Gubernur melalui orang tengah ni. Satu hari orang tu bagi tahu Gubernur sudah terima rasuah daripada orang jahat. Orang yang tak malik lah. Yang mana orang ni bagi peti, Gubernur terima, malam ni dia nak gali kubur. Nak alihkan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Yang ada dalam bersama Nabi ni di Madinah, nak alih wakil lain. 40 orang lagi. Dan mu jangan kata apa-apa. Dia pun menangis sebab sedih. Malam tu dia duduk situ di belakang kubur Nabi, berjerit, menangis, air mata tak berhenti mengalir. Lepas mayesa, orang balik belakang, marilah 40 orang tu. Mari 40 orang bawa cuk, bawa cangkul, bawa siku, bawa goni, nak gali kubur Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Tiba-tiba ketika dia duduk situ, dia tengok perjalanan orang ni, 40 orang ni. Sebelum sampai ke mimbar, tanah dalam masjid tu terbuka, 40 orang tu jatuh ke dalam dan terkambuh macam asar, rata tu. Dia punya terkejut pelik. Lama lepas tu Gubernur tu hak duduk di luar masjid tu panggil dia. Dia pun tubik. Gubernur tanya, siapa ada orang hak nak gali? Dia kata siapa ada? Mana dia? Dia tergelan. Dia pun royak gini-gini. Maka Gubernur kata, mu jangan cerita kat orang. Kalau mu royak kat orang, kisah ni aku kerak kepala. Jadi Allah Ta'ala boleh buat. Sama ada mereka nak tergelan terus dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala nak tengok kita supaya kita ada jasa apa yang kamu buat dalam keadaan untuk membantu agama ketika agama lemah. Gitulah tuan-tuan untuk petang ni. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.